Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada malam yang mulia ini dapat kita bersama-sama menyambung pengajian kitab menghidupkan ilmu-ilmu agama, yakni kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-68. InsyaAllah kita akan mulakan dengan mengulang kaji pelajaran dalam kuliah yang lepas. Jika tuan-tuan masih ingat, dalam kuliah yang lepas kita sudah pun masuk kepada cerita tentang yakin. Yakin ataupun dalam bahasa Melayu kita yakin. Perkara pertama yang kita nak tengok, apakah tingkat-tingkat yakin. Tingkat-tingkat yakin ni ada 3. Yang pertama namanya ilmu yakin. Yang kedua namanya ainul yakin. Yang ketiga namanya haqqul yakin. Dan sesetengah ulama lagi dia menambah pula satu lagi, kamal yakin. Jadi ilmu yakin yang paling bawah, ainul yakin yang pertengahan, haqqul yakin peringkat tinggi. Ilmu yakin ini maksud dia yakin berdasarkan ilmu, berdasarkan maklumat, berdasarkan apa yang orang bagi tahu. Peringkat pertengahan ainul yakin maksudnya yakin berdasarkan kita dah saksikan, kita dah tengok sendiri. Dia lebih kuat daripada ilmu yakin. Dan peringkat yang ketiga iaitu haqqul yakin. Dia yakin dengan hak, yakin dengan dah rasa sendiri, dengan dah alami sendiri, dengan dah lalui sendiri. Peringkat haqqul yakin ini adalah lebih kuat daripada ainul yakin dan lebih kuat daripada ilmu yakin. Apakah ilmu yakin? Meyakini sesuatu berdasarkan orang beritahu, ataupun berdasarkan maklumat yang diterima, ataupun berdasarkan khabar-khabar yang diterima, yakni maksudnya berdasarkan ilmu. Tapi belum sampai ke peringkat melihat ataupun menyaksikan sendiri, ataupun tak sampai lagi ke peringkat merasa ataupun melalui sendiri. Contoh, kita dapat tahu ada berlaku pertempuran di Lahad Datu. Dari mana kita tahu? Daripada orang bagi tahu. Orang keliling bercerita, dalam surat-surat khabar kita baca, dalam internet pun kita nampak. Jadi kita yakin berlaku pertempuran di Lahad Datu Sabah. Tapi kita yakin itu berdasarkan orang bagi tahu. Betul-betul dah, cuma tingkat keyakinan itu bawah. Apakah pula ainul yakin? Ain tu mata. Maksud dia dah melihat, dah menyaksi. Meyakini sesuatu setelah melihat ataupun menyaksikannya sendiri, tapi belum sampai ke peringkat merasa, belum sampai ke peringkat melaluinya sendiri. Ainul yakin lebih kuat daripada ilmu yakin. Contohnya, orang bagi tahu tadi ada pertempuran berlaku di Lahad Datu. Kita pergi tengok. Kita tengok dari jauh, memang nampak sungguh. Ada askar, ada pula tentera-tentera Sultan Sulu bertempur. Jadi keyakinan kita lebih meningkat lagi daripada ilmu yakin yang setakat orang bagi tahu. Yang ketiga, apakah haqqul yakin? Maksudnya meyakini sesuatu dengan merasa, dengan melalui, dengan mengalaminya sendiri. Yakin peringkat ini ialah yakin peringkat hak. Orang tidak boleh tipu kita lagi. Contohnya, kalau tadi orang bagi tahu berlaku pertempuran di Lahad Datu, peringkat ainul yakin kita pergi tengok sendiri. Peringkat haqqul yakin kita pun terlibat sendiri dalam pertempuran tu. Lagilah keyakinan kita lagi tinggi. Kalau orang tanya, betul ke berlaku pertempuran di Lahad Datu? Mana pula tak betulnya, aku sendiri yang terlibat. Aku sendiri tentera Sultan Sulu dah. Kita sendiri tentera Sultan Sulu dah. Jadi tak boleh nak tipu. Itu dia peringkat-peringkat yakin. Yang paling bawah ilmu yakin, yakin berdasarkan cerita orang. Peringkat pertengahan namanya ainul yakin, maksud dia yakin berdasarkan dah tengok, dah saksikan sendiri. Dan yang paling tinggi ialah haqqul yakin, iaitu peringkat hak, orang tak boleh nak tipu dah. Kita dah alami, dah lalui sendiri. Jadi cerita ini di mana-mana pun tuan-tuan boleh bawa balik, boleh cerita pada orang lah. Saya susun nota dia tu elok-elok, boleh sembang.
Contoh yang kita biasa buat, sambal tumis petai. Contoh yang ni ulang-ulang banyak kali dah. Bukan apa, bila kita sebut sambal tumis petai tu kita senang nak ingat. Kita ulang lagi contoh dia. John ni orang Amerika. Dia tak pernah tengok sambal tumis petai. Orang bagi tahu dekat dia. Kamu tahu tak John? Di Malaysia sana ada satu masakan nama dia sambal tumis petai. John kata aku percaya. Aku yakin memang ada. Tapi dia yakin wujudnya sambal tumis petai tadi berdasarkan cerita orang. Kalau orang tipu pun, tertipulah dia. Jadi dia nak meningkatkan keyakinan dia tentang wujudnya sambal tumis petai. Dia sendiri naik kapal terbang datang ke Malaysia. Dan dia tengok sendiri. Orang tunjuk, inilah dia sambal tumis petai. Dia dah tengok dah. Dah saksikan dah sendiri, bertentang mata dah. Lagilah yakin, memang wujud. Kalau orang kata yang mana satu sambal tumis petai, dia bolehlah tuju dah, nampak merah-merah kan. Kemudian dia rasa pula. Bila dia rasa, lagi dah orang tak boleh tipu. Sebab dia rasa dia punya manis, dia punya pahit, dia punya ajinomoto, dia punya udang, dia punya petai, semua dia rasa dah. Orang tutup mata pun dia tahu. Letak 10 macam hidangan. Okey John, kamu pilih mana satu sambal tumis petai. Dia rasa dengan lidah, dia tak payah tengok dah tentu tepat, sebab dia dah rasa. Itulah perbezaan dia. Kita bagi contoh lagi, supaya tuan-tuan boleh sampaikan kepada orang lain, boleh cerita kepada orang lain, boleh bawa bersembah. Rumah terbakar. Tengah-tengah kita mengajar, tiba-tiba orang masuk. Oh, cepat-cepat, ada rumah di Bukit Naga terbakar. Kita yakin tak? Betul. Tapi yakin kita tu berdasarkan cerita orang tu tadi. Kalau dia tipu pun kita tertipu lah. Tapi sebab kita tak mau tertipu ni, kita nak meningkatkan keyakinan kita. Kita pun keluar daripada surau, pakat naik kereta lah pergi ke kaki Bukit Naga. Kita pun nampak di atas Bukit Naga tu memang ada api. Nampak rumah dia tu terbakar dah tu. Lagi kuat keyakinan kita, sebab kita dah nampak dah. Kemudian kita tanya pula pada orang yang ada kat situ, betul ke ada rumah terbakar di atas tu? Kita mana pula tak betul, rumah aku yang terbakar tu. Aku yang lari dari situ tadi. Orang tu hakul yakin. Lagi orang tak boleh tipu. Kalau orang kata mana ada tipu cerita ni, mana pula tipu, dia sendiri hidup dalam rumah tu. Hakul yakin. Jadi contoh-contoh ni kita boleh cerita dah. Sebab tu tulis cantik-cantik tu, tuan-tuan boleh cerita. Jadi kesimpulannya, kita hendaklah berusaha mendalami ilmu-ilmu agama sehingga kita yakin. Kita yakin dah, tapi nak meningkatkan keyakinan kita tu. Rata-rata kita ni yakin dalam agama ni berdasarkan ilmu yakin, berdasarkan orang cerita, berdasarkan ulama-ulama bagi tahu. Jadi kalau kita berpeluang, kita tingkatkan lagi sampai ke peringkat ainul yakin. Ada peluang lagi, tingkat lagi sampai hakul yakin. Tapi kalau tak berpeluang, setakat ilmu yakin pun dah lulus dah. InsyaAllah lulus. Dan begitulah seterusnya, kita hendaklah meningkatkan tahap-tahap keyakinan kita itu. Bagaimana hendak mendapatkan al-yakin? Kata Imam Al-Ghazali, nak dapatkan yakin ini kita kena selalu duduk-duduk dengan orang-orang yang memang ahli. Ahli ni maksud dia ada pengetahuan, yang ahli dalam hal ihwal yakin. Sama ada orang tu ulama ataupun bukan. Kalau dia tu ahli ilmu yakin ni, kita duduk-duduk dengan dia. Bukan duduk-duduk saja, maksud dia kita menimba ilmu lah. Bukan duduk-duduk saja. Macam orang kata, kamu kalau nak pandai kena duduk bertemu lutut dengan Tok Guru. Yang kita pergi duduk bertemu lutut dengan Tok Guru saja, tak belajar apa-apa pun. Saja-saja, ni Tok Guru saya nak temukan lutut ni, temu lutut. Tapi tak ada apa, bersembang benda lain kan. Tak dapat lah. Bertemu lutut tu maksud dia belajar. Jadi Imam Ghazali kata, kalau nak ilmu yakin kena duduk-duduk dengan orang yang ada pengetahuan dalam ilmu yakin ni. Maksud dia belajar.